Mak mana nak cari bantuan ni. Baby tak nak nyusul ni. Kan kalau biarkan lama-lama ni boleh kena kuning ni. Oh, CLP Johor. Kita bayar telefon lah. Hello, CLP. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Assalamualaikum. Puan Asri. Saya Noni, Nutrition Counselor daripada BCNP. Puan sihat ke? Boleh lah tapi susah sikit. Puan ada call BCNP kan berkaitan dengan masalah. Puan kan boleh tak Puan terangkan apa masalah Puan Asri? Tengoklah ni dia asyik tidur je, kejut pun tak nak bangun. Saya dah risau dah. Tak nak nyusu. Saya nak susukan pun tak boleh. Dia tak nak buka mulut. Dia tak nak buka mulut. Lepas tu kucing saya tak boleh nak masuk dalam mulut dia. Dia buka mulut sikit je tak boleh nak masuk. Itulah sakit kan. Tak tahu nak buat macam mana dah. Nanti saya tadi saya dah cek masalah yang baby dengan Puan hadapi. Pertama, liver Puan agak besar lah. Lepas tu baby pun dia tak pandai nak buka mulut. Jadi saya akan ajar cara untuk buat rangsangan bagi baby buka mulut atau kita panggil oral massage. Buat terapi macam ni. Sini. Okay, daripada dalam ibu daripada dalam. Okey, macam gosok gigi dia, macam gosok usi lah. Okey, macam ni. Okey, ni akan promote lidah dia untuk jilat. Betul bibir. Okey, atas, macam ni, dalam, dalam pipi dia. Supaya dia mulut besar. Dia malas buka. Dia lazy. Dia jadi lazy. Jadi you kena ajar dia punya. Kita panggil muscle kat sini. Kita panggil muscle. Okay. Tengok dia dah mula keluar lidah kan. Then you bagi dia lidah dia keluar. Okay. Masih. Okay. Tengok lidah dia malas. Sekejap ke belakang. Sekejap ke depan. So dia suck. And then you make sure touch dia punya langit-langit atas ni. Langit-langit. Dia menangit-langit. You usik langit-langit dia. So ni akan promote lidah dia untuk tolak. Nampak? Ada? Lidah dia untuk tolak. Nampak? Okay. Tolak. Masuk sikit je. Jangan banyak sangat. Jangan nangis tak apa. Jangan risau. Okay. Dan you gosok-gosok lidah dia. Okey, gosok-gosok lidah dia. Kena buat every time. Taklah kalau dia dah mula confused, dia malas. Tapi lidah anak you mungkin tak ada problem sangat. Yang problem dengan dia punya ni. Tak nak buka besar, malas nak buka. Okey, that's why kita selalu ajar dia open up lah. Okey. So that bila latching tu, dia masa mula-mula buka mulut, macam itu. Okey. Okey. Tu dia dah pandai nak mulut besar. So mulut dia kecil kan. Dia nangis tak apa lah. So lepas tu urut kat luar. Last kali baru urut kat luar. Okey, urut kat luar. Kita pergi daripada dalam keluar, bukan luar ke dalam. Sebab
luar tu ada kuman-kuman, kita tak nak dia masuk. So jadi last sekali kat luar. Dia faham Okey. Okey, macam tu je. Okey Puan, terima kasihlah sebab datang sini dan ajar saya macam mana nak buat penyusuan dengan betul dan juga buat terapi tadi. Legalah hati saya, bolehlah nak nyusukan lepas ni dengan baik. InsyaAllah. Terima kasih. Tapi nanti kalau ada masalah lagi, boleh call teruslah BCNT. Nanti kami akan cubalah bantu Puan. Okey. Terima kasih. Apakah tanda-tanda bayi yang kekeliruan puting ya? Sebenarnya bayi yang kekeliruan puting kebiasaannya dia akan menghisap kepada breast ibu sambil dia menolak-nolak ya, macam ibarat dia refuse di mana dia akan mempunyai sikap yang di mana bila dia menyusu tu dia menarik, dia asyik terlepas puting macam tu So tu yang pertama. Yang keduanya, ketika dia menyusu tu kita perasan dia tidak catch puting dengan betul di mana bila dia catch pada puting ibu dia akan hanya menghisap di hujung puting sahaja, di mana mulutnya tidak terbuka luas dia tidak terbuka luas, mulutnya hanya moncong macam ni, macam tu staccato, dan pipinya akan kelihatan seperti cengkung so bila dia cengkung dan mulut dia muncung macam tu, dia tidak create negative pressure dekat dalam mulut dia so jadi apabila macam tu dia kerap terlepas sebab dia tidak menggunakan lidahnya. Kekeliruan puting ni berlaku apabila dia menghisap botol, di mana bila dia jadi dia hisap botol, dia seperti menghisap di mana hanya lidah hanya gigi sahaja atau bukan gigi, gusi dia sahaja yang akan maintain, dan bibir dia sahaja yang akan maintain suckling tu, memberikan tekanan positif di mana dia akan menghisap menggunakan tekanan positif, maka dia terpaksa buat pipi cengkung macam tu kepada puting ni, dan lidahnya berada di belakang tekak, pergerakannya tidak menolak ke atas. Dia menggunakan teknik di mana lidah dia berada di belakang dan lidahnya tidak memberi tekanan positif so itu adalah salah satu punca di mana dia menggunakan botol. Jadi apabila dia telah guna botol, jadi dia keliru. Jadi begitu juga bila kita check baby bila dihisap di breast ibu, dia tidak sama dengan bayi yang normal yang tidak keliru puting lah. Di mana kalau bayi yang keliru puting, dia tidak menggunakan lidahnya. Bila kita check lidah dia tidak terjulur keluar. Bila kita check letak dekat bibir dia macam ni, bila kita letak dekat macam ni, lidah dia tidak terjulur keluar, instead lidah dia akan berada di belakang di belakang. So lidah dia tidak cukup terjulur. So jadi tu satu. Bila kita check juga, bila kita masukkan jari dalam mulut, what happen, dia punya gigi dia, gusi dia yang akan menangkap kita punya jari. So ibarat macam dia menggigit dia menggigit. So jadi sebab itu bila bayi menghisap di breast ibu, dia akan menjadi sangat sakit sebab nipple ibu tu ibarat macam kena gigit dia maintain untuk mulut dia berada dan menghisap puting ibu tu seperti dia menghisap botol sebab menghisap botol tak perlukan lidah, banyak gunakan untuk pipi dan juga gusi dan bibir. Tapi menggunakan breast ibu, apabila dia menghisap menggunakan bila menghisap direct kepada breast ibu, dia memerlukan lidah untuk menolak areola ni ke
atas, dia terpaksa menolak areola ni ke atas, ke arah langit-langit, so menggunakan lidah dia. Jadi bayi yang keliru puting dia tidak dapat menggunakan lidahnya dengan baik, tidak menolak, sebab lidah dia jadi malas. Okey, so itu salah satu daripada ini antara tanda-tanda yang kita tengok bayi sentiasa menghisap lepas dan cara hisapan dia tu kita nampak agak struggle bila dengan ibu. Punca kekeliruan puting. Okey, macam saya pernah cakap tadi, di mana asalnya bayi tu telah diberi botol, sama ada dia bagi susu perahan atau diberi susu formula melalui botol, di mana botol ni dia akan menyebabkan kemalasan pada lidahnya untuk bekerja keras untuk menolak puting ibu. Sebab botol macam saya cakap tadi, dia hanya menggunakan otot mulut, di mana pipi dan juga bibir sahaja, dan gusinya sahaja. Jadi dan botol pula, bila dia menghisap menggunakan botol tu sendiri dia ada lubang yang di mana kalau dia tidak menggunakan hisapan pun susu tu akan mengalir keluar, jadi membuatkan otot-otot mulut dia menjadi malas. So jadi kalau kepada bayi yang baru lahir below 1 month old, sebelum 1 bulan, biasanya bayi belum establish lagi untuk belajar cara hisapan yang betul. Jadi pasti bayi akan memilih susu botol, menggunakan botol, hisapan menggunakan botol, sebab tidak perlu kerja keras macam mana kita hisap di payudara ibu. Bila bayi hisap di payudara ibu, dia memerlukan otot-otot lidah dia untuk menolak areola ni ke atas. Jadi apabila dia sudah confused ataupun keliru, yang mana satu yang dia akan pilih, selalunya bayi dia akan memilih yang lebih mudah. Itu memang psikologi manusia, dia akan pilih jalan mudah untuk mendapat sesuatu. So jadi bayi pun macam tu juga, jadi dia akan memilih untuk menghisap botol dan dia lupa macam mana cara hisapan yang betul. Macam saya cakap tadi, lidah dia jadi malas. Okey, itu punca utama. Tapi punca sampingan dia, kenapa dia jadi macam tu, kenapa kebanyakan ibu yang mengalami anak keliru puting ni disebabkan oleh bayi ni, ibu dia takut. Antara salah satu sebabnya ibu-ibu ni dia tak nak anak dia tu nanti bila dah kerja susah nak bagi botol, susah nak start botol. Jadi dia takut anak dia satu masa nanti bila kita bagi botol reject, asyik nak ibu sahaja. Okay, itu antara sebabnya lah. Jadi dia bagi very early introduction. Faktor lain bukan really punca tu memang betul-betul sebab botol lah, tapi faktor-faktor lain yang menyebabkan bayi itu diberi botol lah. Antaranya nipple mak dia tidak dapat di-catch oleh baby. Contoh macam inverted nipple, reverted nipple. Jadi bayi dah struggle sangat untuk hisap. Padahal sebenarnya inverted reverted ni kalau betul teknik dia, sebenarnya masih boleh untuk hisap direct. Yang penting kena usaha lebih sikit je lah kan. Kena buat nipple manipulation, kena guna teknik sandwich ke, banyaklah cara dia. Kita kena tarik puting dia. Tapi disebabkan oleh mak dah give up, maka dia bagi botol pada anak, walaupun susu perahan. Okey, itu faktor yang kedua. Yang ketiganya, kadang-kadang ibu ni dia ingat kalau anak dia refuse, sebab kadang rasa macam refuse atau tak kenyang, dia akan sumbat anak dia dengan botol. Sebab dia tidak faham behavior anak. Behavior anak tu contohnya macam simple je lah, anak tu dah kenyang tapi sebab dia tak bedung, jadi baby tu akan bergerak-gerak, bergetar-getar bila baby tu letak menangis ataupun terjaga, dan ibu akan sumbat botol dan sampai baby tu kenyang. Lama-lama mak akan berfikiran, oh bagi botol lebih senang sebab tahu sukatan amount susu yang perlu dibagi supaya baby boleh jadi kenyang. Jadi end up mak tak percaya lagi anak untuk direct latching. Yang keempat, biasanya ibu yang memang ada planning untuk berpisah dengan bayi, ataupun macam dia nak kerja jauh, jadi dia ataupun mak yang memang tak nak bagi direct latching atas pilihan, sebab dia rasa macam oh kalau susu ibu the best, so kalau bagi susu ibu saja cukuplah, so dia exclusive pumping, so the rest dia bagi baby bagi pada orang, untuk orang bagi susu dia melalui botol. Ini perkara biasa yang saya tengok sekarang ni. Ibu-ibu berkerjaya dia memilih untuk
bagi susu ibu sebab dia tahu susu ibu terbaik, tapi dia tidak tahu sebenarnya bila dia buat eksklusif pumping, bila dia buat eksklusif pumping, dia akan menyebabkan bayi tu tidak mahu bonding direct latching dengan ibu lagi, ya. So end up bila sudah 2-3 bulan mak nak latch balik atas apa-apa reason, anak tu dah tak boleh latch lagi dah. So itu antara faktor yang kita nampak lah. Antara yang faktor yang biasa doktor jumpa sendiri adalah bayi yang mengalami tongue tie. Okey, bayi yang mengalami tongue tie atau ankylosing, di mana lidah pendek yang mempunyai tali di bawah lidahnya yang akan menyebabkan bayi tidak pandai menghisap dan dia sentiasa hisap lepas. So jadi bila dia hisap lepas, mak ingat susu dia tak cukup. Biasanya lah kes-kes macam ni, cara pegang tak betul, posisi tak betul, sehingga kan ibu merasakan susu tak ada. Tak semestinya sebab tongue tie, tapi adalah reason-reasonnya, alasan-alasan ibu yang mengatakan susunya tidak cukup, maka diberinya anaknya botol. Bagi mereka lebih senang nak tahu sukatan amount, ya, macam tu. Sebab dia tak tahu behavior anak bila lapar, behavior anak bila kenyang, behavior anak untuk dapat attention walaupun sudah kenyang. So jadi ini semua masalah-masalah psikologi lah, psikologi ibu yang membuatkan bayi-bayi ni fail to breastfeed. Psikologi ibu apa maksud doktor tu? Psikologi di mana ibu tidak ada perasaan confident, ya, untuk direct latching pada baby lah, direct latching pada diri sendiri baby tu. So end up dia bagi botol dan akhirnya itulah jadinya kekeliruan puting. Selalunya kalau kita selepas 1 bulan kekeliruan puting ni boleh berlaku sebenarnya, tapi jarang, ya, bila ibu dah nak kerja esok, nak bagi botol, jarang sekali baby tu kekeliruan puting, ya. Okey, tapi yang selalunya berlaku adalah bayi tu tidak mahu botol lagi, ya, sebab lambat startkan botol, jadi dia nak breast ibu sahaja. Selalunya masalah yang paling biasa sebab ibu tu yang bagi susu tu melalui botol, jadi baby akan reject botol. Selalunya kalau macam mak-mak nak startkan botol untuk anak, biasanya doktor tak bagi ibu yang buat. Biasanya doktor suggest ada orang lain, sama ada babysitter atau mak mentua atau mak yang membantu ibu untuk berikan susu perahan dalam botol kepada bayi, ya. So dan ibu tak perlu ada di sekeliling, sebab bayi ni dia boleh tahu ada mak dia di sekeliling lah. Dia boleh bau, dia boleh kenal, ya, dia boleh kenal pasti mak dia masih ada di sekeliling. Ibu yang memang nak start balik menyusukan anak dia direct, memang kena sabar banyak-banyak, bawa pergi jumpa doktor. Dan kalau dapat belajar untuk buat oral terapi, ya, nanti kita ajarkan cara macam mana nak buat oral stimulation terapi, di mana kita gunakan teknik, ya, untuk mengurut balik mulut bayi, ya, lidah, langit-langit, pipi, supaya dia aktif balik bekerja dan menjadi lebih kuat lah terapi, ya. Terapi, so maksudnya kita mengurut otot-otot mulut dia, lidah dia semua. So jadi itu antara ni lah. Di rumah ibu kena belajar buat ni, dan dia sebelum dia nak menyusukan bayi secara direct, dia boleh buat benda ni, ya. So di samping tu ibu kena lupakan bayi daripada botol terus, ya. Selama tiap-tiap hari jangan rasa fed up untuk bagi bayi melalui cawan. Sementara waktu sebelum bayi betul-betul pandai menghisap dekat ibu, sebelum lidah dia mulai aktif balik. Okey, so sementara kita buat terapi ni kan, so baby apa, jadi mesti ada cara lain kan. So jadi kita bagi pakai cawan lah. Nak pakai syringe, doktor rasa picagari tu tak berapa galakkan, sebab bila pakai syringe mulut dia akan macam ni, ya, mulut dia akan muncul macam ni. So jadi macam ada sikit masalah sebab dia tak guna lidah. Unless you letak syringe tu ke atas lidah dia akan menjilat-jilat lidah dia lah. Tapi cup is the best lah untuk memberi feeding kepada bayi. So jadi kepada penjaga bayi, kena belajar lah cara macam mana nak membantu ibu supaya jangan bagi pakai botol, walaupun di rumah babysitter seboleh-bolehnya lah.
Sebab once dia belajar botol, dia akan lupa balik cara macam mana nak direct latch, ya. Dia akan malas balik. Okey, so jadi lupakan terus. Bayi tu sebenarnya dia senang ingat, senang lupa. Ini memang baby punya mental, dia senang ingat, senang lupa. Jadi for a week tu tak payah bagi langsung. So jadi at the same time kita bagi pakai cawan, dan juga ibu tiap-tiap hari cuba buat skin to skin balik. Skin to skin tu bukan hanya peluk dada saja, tapi adalah menggunakan teknik di mana bayi naked ataupun baby tak pakai baju, ibu pun tak pakai bra ke apa ke, tak ada baju, maksudnya kulit ke kulit, memang sentuhan kulit ke kulit. Ibu dengan anak tu didakap, berdakap sesama sendiri, ya, dengan bayi. So dia dada ke dada, supaya bayi tu rasa balik, ya, seronoknya bila dipeluk oleh ibu, rasa kasih sayang, bonding tu balik. So jadi dakap, kalau nak pakai blanket ke apa ke untuk wrap balik, so wrap balik. Dan bila baby dah kenyang ataupun sebelum kenyang atau separuh kenyang, tak kisahlah, kita ikut pada behavior baby. Kalau baby tak mengamuk sangat, tak nangis, sebelum menyusu pun boleh juga buat macam tu, So jadi kita boleh letak bayi dan mendakap, dan selalu baby tu dapat bau badan ibu dia balik. Sebab kalau bayi keluaran puting, kadang-kadang dia bila kita letak kat dada ibu pun baby dah menolak, dia tak nak, dia dah tak suka dah bau ibu dia. Itu yang masalahnya tu. So jadi kena slow and steady, sangat-sangat perlukan kesabaran, So jadi tidur dengan bayi pun sama, biar peluk sebelah, letak dekat ketiak, bagi bayi tu seronok dipeluk oleh ibu, bau ketiak masam ibu pun tak apa, so jadi tak kisah. So jadi peluk bayi dan buat tu setiap kali, berkesempatan lah, so kalau dapat pakai cradle atau swing, baby bukan swing, sling, baby sling, baby wearer tu, bolehlah setiap hari bawa bayi sambil kita buat kerja ke apa ke, kita selalu letak dia hug dekat dada. Itu yang bagusnya kalau tentang baby wearing lah, itu akan bantu baby tu, so itu antara cara-cara kita nak start balik lah. Jadi bila baby tu agak-agak macam dah terbiasa dengan dada ibu, bila agak-agak baby dah mula pandai keluarkan lidah dia dah kuat, kita boleh cuba slowly introduce masa dia tengah mamai, tengah agak-agak separuh kenyang, bagi pakai cawan kan, kita masukkanlah nipple ibu ke dalam baby perlahan-lahan, letakkan baby perlahan-lahan sambil dia baring menegak macam ni, dan kita ulur, mak cuba bagi puting lah dekat dia dengan teknik dan posisi yang betul lah. Jangan mak pun tak confident, kita confidentkan ibu dulu, ajar teknik yang betul, posisi yang betul, latching yang betul pada bayi ni, So jadi dalam agak-agak dia mamai tu, dia akan catch masa dia lapar ke, kalau dia mengamuk, dan jangan buat masa dia mengamuk tu, you buat memang fail. Sebab mak stres, baby pun stres, dia tak nak, dia menolak. So jadi make sure baby half kenyang dulu ke, ataupun baby dah kenyang, kita mamai dia nak tidur tu, kalau daripada bagi puting kosong, lebih baik kita bagi puting ibu, puting ibu, breast ibu untuk dia hisap, bukan untuk menghisap apa, just untuk dia belajar dan kenal balik macam mana hisapan di puting ibu. Walaupun dia tidak masuk habis, tidak masuk seperti mana dia menyusu yang sepatutnya, tak apa, as long as dia boleh terima puting ibu tu, walau apa cara sekalipun, cara dia menghisap ujung ke, cara dia menghisap penuh ke, tak kisah. Sama ada dia cuma menjilat sahaja pun tidak apa. Yang penting kita nak dia familiarize dengan nipple ibu, So itu cara-cara nak mengatasi dia lah. Slowly kita buat, dan kita dapat catchkan dia lah, insyaAllah. Dan cara nak mengelak dia, pasti doktor akan cakap, janganlah bagi botol lagi, So janganlah bagi botol lagi. Itu je nak mengelak dia. Kalau terpaksa sangat bagi botol atas sebab reason apa-apa, mak tidak boleh ada di dalam rumah tu sendiri. Mak kena keluar daripada rumah, pergi shopping ke, pergi mana ke, tinggalkan bayi dengan penjaga supaya dia boleh hisap melalui botol, bukan ibu. Sebab bagi dia, kalau ibu ada
kenapa nak bagi botol. Jadi bila dia dah terbiasa ibu bagi botol, that's why dia rasa macam bagi botol lebih mudah daripada hisapan dengan ibu. Itu cara kita nak mengelakkan ia berlaku. Dan kalau bayi-bayi yang telah berpisah dengan ibu atas sebab mungkin kesihatan, ibu masuk ward atau bayi masuk ward, kadang-kadang telah diberi botol, kadang-kadang bayi dia bonding tu, lack of bonding dah, dia dah terbiasa dengan botol. Itulah tadi kita buat cara yang macam doktor terangkan untuk mengatasinya lah, tapi untuk mengelakkannya jawapannya satu sahaja, no bottle at all by mother. Okey, tidak ada istilah memberi botol oleh ibu. Dan sebaiknya daripada awal ibu kena belajar teknik cara hisapan, latching, positioning yang betul. Dan kalau ibu ada masalah dengan puting daripada semasa mengandung lagi, ibu sudah patutnya jumpa pakar laktasi atau kaunselor laktasi yang ada di satu Malaysia. Mana-mana pun you boleh cari, Google saja. So you boleh tanya nasihat dia apa yang perlu buat, kalau contoh macam inverted nipple ataupun apa sahajalah masalah puting besar, puting terlalu kecil atau apa sahaja, untuk dapatkan kepastian sama ada cara hisapan yang betul bila anak lahir nanti. Okey, so itu cara nak mengelakkannya lah. Dan kalau kepada doktor-doktor, sila cek mulut baby betul-betul sama ada tangkai atau tidak. Dan kalau boleh jangan suggest susu formula kepada ibu. Dan pada awal-awal kelahiran tolonglah jangan nak pam-pam je. So make sure baby tu direct latching properly dekat ibu. Pam tidak semestinya, kecuali kalau terlalu bengkak. Okey, so itu je lah cara kita nak